Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Cikgu ucapkan kepada murid-murid 5 terbilang SMK Lura Bilut 2021. Alhamdulillah selepas 2 minggu kita bercuti, minggu ni kita akan sambung balik sesi pelajaran kita melalui kaedah PDPR. Okey, nampaknya harapan kita untuk bersama di sekolah tidak kesampaian, tapi tak apalah, kita tetap perlu teruskan sesi pembelajaran kita walaupun dengan cara PDPR. Jadi cikgu harap awak semua bersedia untuk meneruskan sesi pelajaran kita pada hari ini. Okey, baiklah murid-murid, sebelum kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita pada hari ini, kita sambung sedikit soalan ataupun program intervensi untuk ujian penilaian 1 itu hari. Okey, kita dah bincangkan soalan 1 sehingga soalan 8. Okey, jadi hari ini kita akan bincangkan soalan 9. Okey, ini bawah program klinik KPS. Okey, untuk membincangkan soalan kertas 2 bahagian A. Jadi kita nak bincang satu soalan saja untuk hari ini. Okey, jadi soalan nombor 9. Rajah 9 menunjukkan suatu eksperimen untuk mengkaji ketahanan terhadap kakisan bagi alloy dan logam tulennya. Jadual 9 menunjukkan keadaan kedua-dua sudu selepas 3 hari berdasarkan pemerhatian pada rajah 9. Ingat ya, kita dah belajar tentang pemerhatian. Pemerhatian kita tulis apa yang awak nampak. Lengkapkan jadual 9.1. Okay, jadi kalau kita tengok dekat sini 9.1, okay, kita ada jenis sudu. Okay, keadaan sudu, jenis sudu keluli besi, keadaan sudu keluli dikosongkan. Manakala besi warna berubah. Okey, macam cikgu kata sebelum-sebelum ni, apabila awak jumpa soalan bahagian A yang ada jadual macam ni, cikgu minta awak tolong bulatkan yang atas dia. Okey, bulatkan keadaan sudu. Okey, kemudian tuliskan, ingat bila jumpa jadual yang di sebelah kirinya dia adalah merupakan pembeli ubah dimanipulasi. Okey, bulatkan di sebelah kanan, tuliskan dekat sini pemboleh ubah bergerak balas. Kenapa cikgu minta awak tulis macam ni? Sebab kita akan tengok soalan kemudian, mungkin dia akan tanya tentang pemboleh ubah. Jadi kita dah ada dekat sini. Ataupun dia akan tanya tentang definisi secara operasi. Kita dah ada dekat sini. Okey, jadi awak dah ada dekat depan tu, awak dah ada jawapan dia untuk awak letak nanti. Okey, jadi berdasarkan pemerhatian di rajah 9, lengkapkan jadual 9.1. Okey, jadi besi dia dah tulis dah warna berubah. Jadi keluli apa jawapan dia? Okey, jawapan dia adalah warna tidak berubah. Okey, warna tidak berubah. Okey, mesti ada perkataan warna. Kalau awak tulis tidak berubah saja dia jadi salah. Okey, kenapa salah? Apa yang tak berubah? Bentuk dia ke, saiz dia ke, jisim dia ke, banyak kemungkinan jawapan. Okay, jadi kita kena spesifikkan apa yang tidak berubah. Warna tidak berubah. Macam mana nak dapat perkataan warna? Awak tengoklah dekat bawah ni. Kan dia ada yang besi warna berubah, jadi kat atas mesti ada tentang warna juga. Jadi warna tidak berubah. Okey, selain pada warna tidak berubah, apa lagi boleh buat? Awak boleh juga warna sama, warna kekal. Okey, boleh diterima. Okey, jawapan A. Senang. Itu dia dah dapat satu markah. Okey, sangat senang untuk dapat markah. Okey, kita tengok soalan B. Nyatakan satu hipotesis bagi eksperimen ini. Cikgu dah cerita sebelum ni, hipotesis kita ada 3 bentuk. Yang pertama adalah semakin. Yang kedua adalah bentuk jika maka. Yang ketiga, kita boleh buat hipotesis dengan menggunakan ayat perbandingan. Ayat perbandingan tu yang mana? Ayat perbandingan tu yang ada lebih apa? Apa lebih apa berbanding apa. Itu ayat perbandingan. Okey, jadi untuk soalan yang ini, sesuai ke nak guna semakin? Tak sesuai. Okey, semakin apa? Semakin besi, semakin sudu keluli apa? Tak boleh sesuai. Okay, jika maka boleh, tapi cikgu tak nak guna jika maka untuk yang ini. Okay, cikgu nak guna ayat perbandingan. Macam mana buat ayat perbandingan? Yang pertama, awak kena gabungkan antara pembeli ubah manipulasi dengan bergerak balas. Okay, yang kedua, hipotesis awak mesti manipulasi di hadapan. Manipulasi dahulu, baru bergerak balas. Okay, jadi kat ni manipulasi dia apa? Jenis sudu. Bergerak balas dia apa? Keadaan sudu. Okey, sekarang ni saya nak buat ayat perbandingan. Okey, jadi ayat perbandingan kita kena tulis yang ini. Okey, jadi kita nak tulis yang mana? Macam mana kita buat? Okey, kita kata
Okey, yang ini saya tulis alloy lebih tahan kakisan berbanding logam tulen. Ataupun kita boleh buat juga sudu keluli lebih tahan kakisan berbanding logam tulen. Okay, sudu keluli lebih tahan kakisan berbanding sudu besi. Sorry. Sudu keluli lebih tahan kakisan berbanding sudu besi. Juga boleh buat. Okay, macam mana? Mana nak dapat perkataan tahan kakisan ni? Cikgu saya tak tahulah mana nak dapatkan kakisan. Tahan kakisan ni ada di dalam soalan. Mengkaji ketahanan terhadap kakisan. Ini jawapan dia dekat atas ni. Okay, nak mengkaji ketahanan terhadap kakisan. Kita guna ayat yang ini untuk kita buat hipotesis. Okey. Alloy lebih tahan kakisan berbanding logam tulen yang pertama. Yang kedua, boleh juga buat sudu keluli lebih tahan kakisan berbanding sudu besi, ataupun boleh terbalik-terbalikkan dia. Okey, kalau nak buat jika maka macam mana? Okey, jika maka awak boleh buat, awak pilih sahaja mana-mana salah satu. Nak buat yang ini pun boleh, nak buat yang ini pun boleh. Awak tulis jika sudu keluli dimasukkan ke dalam lautan natrium klorida, maka keadaan sudu warna tidak berubah. Okey, yang penting kita nak gabungkan antara manipulasi dengan bergerak balas. Okey, jadi cikgu ulang, jika sudu keluli direndam di dalam larutan natrium klorida, maka keadaan sudu warna tidak berubah. Dah dapat hipotesis. Jadi kau boleh buat 3 jenis hipotesis dekat sini. Okey. 3 pilihan jawapan dekat sini. Okey. Ini yang pertama, yang kedua awak boleh tukar pada sudu keluli dan sudu besi, yang ketiga awak boleh guna jika maka. Tapi jika maka tu tak cantik lah dia punya hipotesis. Okey, apakah pemboleh ubah bergerak balas dalam eksperimen? Nampak dah ada keluar soalan pemboleh ubah bergerak balas. Tadi dekat dalam jadual dah ada. Apa dia? Keadaan baku. Okey, ataupun awak juga boleh letak ketahanan kakisan pun boleh juga. Okey, tapi senang yang tadilah dalam jadual. Okey, senarai berikut ialah contoh-contoh bahan. Okey, kuprum, gangsa, duralumin, timah. Kelaskan bahan-bahan berikut pada alloy dan logam tulen dalam jadual 9. Okey, awak kena tahu, alloy ni adalah logam tulen yang dah dicampur dengan benda lain. Okey, manakala logam tulen ni pula dia adalah asli sebegitu. Okey, jadi kuprum ni logam tulen ke alloy? Kuprum ni adalah logam tulen, dia tidak ada campuran. Okey, macam mana pula dengan gangsa? Okey, gangsa adalah campuran antara kuprum dan juga timah jadi gangsa. Jadi dia campuran, dia akan jadi alloy. Okey, duralumin juga adalah campuran beberapa jenis logam, alloy. Timah adalah logam tulen. Okey, dah dapat dekat sini. Okey, ini adalah SPM, soalan SPM sebenar. Okey, kelas. Jadi dah habis intervensi untuk hari ini. Kita masuk pada subtopik yang kita nak belajar. Okey kelas, untuk hari ini kita dah masuk bab 5, iaitu bab yang baru, iaitu bab sebatian karbon. Dalam bab sebatian karbon kita ada 5 standard kandungan. Okey, jadi standard kandungan yang pertama pengelasan sebatian karbon, yang kedua hidrokarbon, yang ketiga alkohol, yang keempat lemak, dan juga yang kelima minyak sawit. Ini apa yang kita akan belajar dalam bab 5. Okey, untuk hari ini hari apa? Hari Selasa. Berapa hari bulan hari ini? 15 hari bulan 6 2021. Kita akan belajar standard kandungan 5.1, iaitu pengenalan kepada sebatian karbon. Yang mana dalam 5.1 kita ada 2 standard pembelajaran yang kita akan belajar hari ini, iaitu 5.1.1 mengenal pasti sebatian karbon dalam alap, dan juga 5.1.2 iaitu menjelaskan kepentingan kitar karbon. Okey, kita teruskan. Pengenalan sebatian karbon. Apa yang dikatakan dengan sebatian karbon? Okey, sebatian karbon dalam, apa yang dikatakan dengan sebatian karbon? Sebatian karbon adalah sebatian yang mengandungi unsur karbon. Okey, C. Okey, ingat, sebatian karbon adalah sebatian yang mengandungi unsur karbon. Apa-apa unsur, apa-apa sebatian yang ada unsur karbon, kita panggil dia sebatian karbon. Contohnya karbon dioksida, karbon monoksida. Okey, itu semuanya adalah unsur yang ada sebatian, sebatian yang ada unsur karbon. Jadi kita kata dia sebagai sebatian karbon. Okey, sebatian karbon ni kita dapat pecahkan kepada 2 jenis, iaitu sebatian karbon organik dan juga sebatian karbon bukan organik. Okey,
Cikgu ulang, sebatian karbon kita boleh pecah kepada dua. Okay, yang pertama sebatian karbon organik. Okay, yang kedua sebatian karbon bukan organik. Apa yang dikatakan dengan sebatian karbon organik? Okay, sebatian karbon organik adalah sebatian karbon yang berasal daripada benda hidup. Okey, cikgu ulang, sebatian karbon organik adalah sebatian karbon yang berasal daripada benda hidup. Manakala sebatian karbon bukan organik adalah sebatian karbon yang berasal daripada benda bukan hidup. Okey, contoh sebatian karbon organik petroleum. Okey, petroleum daripada mana? Yang ini kita akan belajar dalam 5.2 nanti. Okey, sutera daripada ulat sutera tu, arang batu, arang kayu, okey. Manakala benda bukan hidup contohnya adalah batu kapur, karbon dioksida, marma, okey, itu adalah sebatian bukan organik. Okey, kita teruskan. Kita tengok apa perbezaan antara sebatian karbon organik dengan sebatian karbon bukan organik. Kita nak tengok daripada segi yang pertama asal usulnya. Okay, yang kedua daripada kandungan unsur, yang ketiga daripada kandungan logam, yang keempat perubahan apabila dipanaskan. Okey, sebatian karbon organik macam cikgu dah kata tadi, sebatian karbon organik adalah sebatian karbon yang berasal daripada benda hidup, manakala sebatian karbon bukan organik adalah sebatian karbon yang berasal daripada benda bukan hidup. Okey, kandungan unsur dalam karbon organik. Okey, biar kebanyakan karbon organik dia mengandungi unsur karbon, hidrogen dan juga oksigen. Manakala sebatian karbon bukan organik, dia ada karbon, oksigen dan juga ada unsur logam. Okey, sebatian okey, jadi kita tengok kandungan logam dalam sebatian karbon organik tak ada kandungan logam. Manakala dalam sebatian bukan organik ada unsur logam. Okey, perubahan apabila dipanaskan. Kalau kita panaskan sebatian karbon organik, apa yang jadi? Okey, dia akan hangus dan juga hitam. Okey, kalau sebatian karbon bukan organik, dia tidak akan hangus dan juga tidak akan jadi hitam. Dia susah nak terbakar, dia tak terbakar lah. Okey, ini adalah perbezaan antara sebatian karbon organik dan juga sebatian karbon bukan organik. Okey. Seterusnya kita nak tengok kepada kitar karbon. Apa yang dikatakan dengan kitar karbon? Apa yang dimaksudkan dengan kitar karbon? Apa benda kitar karbon ni? Okey, kitar karbon menunjukkan kitar karbon ni adalah satu kitaran yang menunjukkan bagaimana unsur karbon dikitar melalui pembentukan atau penguraian sebatian karbon dalam hidupan dan bahan organik di kawasan persekitaran melalui proses-proses seperti respirasi, pembakaran, penguraian dan juga fotosintesis. Ini adalah maksud kepada atau definisi kepada kitar karbon. Dia nak tunjukkan macam mana karbon ni dikitar, macam mana dia digunakan, kemudian dia dihantar balik semula ke atmosfera. Itu adalah kitar karbon. Ada 4 proses yang awak perlu tahu yang terlibat dalam kitar karbon. Okey, ini adalah kitar karbon. Okey, ini adalah kitar karbon. Okay, dia ceritakan tentang bagaimana karbon ni dihantar ke dalam atmosfera, kemudian dia digunakan balik oleh hidupan. Dia melibatkan hidupan. Okay, ada 4 proses, iaitu proses perebutan, proses respirasi, proses fotosintesis dan juga proses pembakaran. Okay, kalau proses perebutan ni ditindakkan oleh bakteria pengurai lah. Kalau respirasi oleh benda hidup, manusia, tumbuhan, haiwan, okay, menjalankan respirasi. Okay, kemudian fotosintesis dijalankan oleh tumbuhan. Pembakaran ni sama ada yang berlaku secara semula jadi ataupun yang berlaku dengan buatan manusia. Okey, jadi kita nak tahu satu persatu. Okey, daripada 4 proses tadi kita boleh pecahkan kepada 2. Okey, yang pertama proses yang membebaskan karbon ke atmosfera. Okey, ada 3 proses yang terlibat dalam untuk membebaskan karbon ke atmosfera. Okey, yang pertama respirasi, yang kedua pembakaran, yang ketiga penguraian. Manakala satu lagi proses dia akan menyerap karbon daripada atmosfera.
Okey, proses apa? Proses fotosintesis. Okey, jadi kita nak tengok satu persatu. Okey, bermula dengan proses respirasi. Okey, apa yang dikatakan dengan respirasi? Dalam bahasa mudah kita katakan proses pernafasan lah. Okey, proses pernafasan. Okey, yang mana respirasi ini dijalankan oleh haiwan dan juga tumbuhan. Okey, haiwan dan juga tumbuhan. Semua benda hidup bernafas. Jadi semua benda hidup akan menjalankan proses respirasi. Macam mana respirasi? Respirasi ni dia akan menyerap oksigen, kemudian dia akan membebaskan karbon dioksida ke dalam atmosfera. Okey, karbon dioksida merupakan sebatang karbon yang dibebaskan ke dalam atmosfera melalui respirasi semua hidupan termasuklah haiwan, tumbuhan dan juga mikroorganisma. Okey, semasa kita bernafas, semasa kita menjalankan respirasi, kita akan membebaskan karbon dioksida ke atmosfera. Okey, itu proses yang pertama. Proses yang kedua adalah proses pembakaran. Okey, pembakaran membebaskan karbon dioksida ke dalam atmosfera. Contoh pembakaran ialah, masa pembakaran pun dia akan membebaskan karbon dioksida. Contoh pembakaran adalah pembakaran bahan api fosil, yang mana pembakaran api fosil ni sama ada dijalankan oleh kenderaan ataupun oleh kilang-kilang lah. Okey, kemudian ini asap kereta. Okey, kemudian yang kedua pembakaran hutan. Okey, pembakaran hutan ni sama ada berlaku secara semula jadi. Apa maksud semula jadi? Semula jadi ni bila keadaan terlalu panas, hutan menjadi kering, kemudian dia akan terbakar, ataupun melalui buatan manusia yang bakar. Okey, untuk apa bakar? Untuk buka tanah, untuk tanam buka tanah pertanian. Okey, itu contohnya. Okey, yang ketiga pembakaran daripada letusan gunung berapi. Okey, letusan gunung berapi juga akan menyebabkan pembebasan karbon dioksida ke dalam atmosfera. Okey, bukan ini saja. Apa-apa jenis pembakaran termasuklah bakar lilin ke, bakar sampah ke, bakar rokok ke, semua pembakaran dia akan membebaskan karbon dioksida ke atmosfera. Bukan karbon dioksida juga, ada juga karbon monoksida yang akan dibebaskan ke atmosfera. Okey, kemudian proses yang ketiga adalah proses penguraian. Yang mana proses penguraian ataupun kita lebih senang sebut dengan perebutan lah. Yang mana dia dijalankan oleh bakteria. Okey, di bawah tindakan bakteria. Okey, tumbuhan mati, haiwan berak, tumbuhan gugurkan daun. Okey, semua tu akan melalui proses perebutan ataupun proses penguraian. Okey, semasa proses perebutan ataupun penguraian oleh bakteria dan kulat pengurai, karbon dioksida akan dibebaskan ke atmosfera. Okey. Ini adalah 3 proses yang membebaskan karbon dioksida di atmosfera. Saya ulang balik, yang pertama tadi adalah proses respirasi, yang kedua adalah proses pembakaran dan yang ketiga adalah proses penguraian. Okey, jadi kita nak tengok proses yang keempat, iaitu fotosintesis. Yang mana fotosintesis ni karbon dioksida akan diserap daripada udara oleh tumbuhan hijau untuk menjalankan proses fotosintesis. Okey, jadi kalau kita tengok dekat sini, okey, pokok tumbuhan hijau dia akan menyerap karbon dioksida, tenaga cahaya daripada matahari dan juga air diserap daripada tanah. Kemudian dia akan menjalankan proses fotosintesis. Bila dia jalankan proses fotosintesis, dia akan menghasilkan glukosa. Glukosa inilah yang akan menjadi bekal tenaga kepada pokok. Selain daripada glukosa, dia juga akan menghasilkan oksigen yang dia akan bebaskan oksigen ke atmosfera yang kita guna untuk respirasi pula nanti. Untuk respirasi, untuk pembakaran, kita akan guna balik oksigen ni. Okay, jadi yang penting kat sini adalah dekat atas ni dia akan menyerap karbon dioksida. Okey, kepentingan fotosintesis. Penting ke fotosintesis? Pentinglah, sebab yang pertama dia akan membolehkan tumbuhan hijau membuat makanan sendiri. Okey, yang kedua menambah kandungan oksigen dalam udara dan yang ketiga menyingkirkan karbon dioksida yang berlebihan daripada udara untuk mengekalkan kandungan karbon dioksida dalam udara. Kenapa dia nak kena kekalkan kandungan dioksida dalam udara ni? Kenapa dia akan singkirkan karbon dioksida berlebihan? Kenapa karbon dioksida berlebihan ni akan disingkirkan? Sebabnya bila karbon dioksida ni terlalu banyak dekat atas atmosfera, dia akan menyebabkan fenomena kesan rumah hijau.
Okay, kesan perubahan hijau ni akan menyebabkan pemanasan global. Pemanasan global ni akan menyebabkan ais di kutub cair. Macam-macam jadi. Okay, jadi kita tak nak ada banyak karbon dioksida di atmosfera. Jadi macam mana nak buang karbon dioksida di atmosfera ni? Hanya tumbuhan saja yang boleh membuang karbon dioksida yang berlebihan di atmosfera. Macam mana dia nak buang? Dengan menjalankan fotosintesis. Dia akan menyerap karbon dioksida untuk menjalankan fotosintesis. Okey, kelas tamat apa yang kita nak belajar untuk hari ini. Okay, ini saja apa yang kita nak belajar untuk hari ini, sikit saja. Okey, jadi sebelum kita tamatkan kelas, kita akan buat praktis formatif 51. Okey, untuk soalan ni, cikgu nak awak ambil satu kertas kajang, awak tulis nombor praktis, tulis tarikh, hari, tarikh. Okey, tulis praktis formatif 5.1, soalan 1. Antara yang berikut yang akan sebatian tak organik. Okey, kemudian jawapan yang betul saja. Cikgu nak jawab soalan dan jawapan yang betul saja. Okey, yang tak betul jangan salin. Okey, untuk soalan adjektif. Okey, cikgu baca soalan 1. Antara yang berikut yang menekan sebatian tak organik: A. Gula, B. Marma, C. Arang batu, D. Minyak kelapa sawit. Okey, soalan 2. Rajah menunjukkan dua objek, buah oren dan juga ikan tilapia goreng sedap tu kan. Antara yang berikut yang menekan tergolong dalam sebatian karbon jenis yang sama seperti objek dan rajah di atas. Okay, soalan ni dia sebenarnya dia tanya dua benda. Yang pertama dia tanya pada awak, ini sebenarnya sebatian karbon apa? Organik ke bukan organik? Okey, kalau dia adalah organik, contoh yang kat bawah ni apa juga sebatian organik? Ataupun kalau ni sebatian bukan organik, jadi ABCD yang mana adalah contoh yang sama dengan sebatian bukan organik? Okey, faham Okey, faham soalan ni? Okey, seterusnya dalam soalan nombor 3, antara yang berikut yang menekan ciri sebatian organik: A. Tidak mudah terbakar, B. Takat lebur tinggi, C. Sangat larut dalam air, D. Berasal dari haiwan dan tumbuhan. Okay, soalan nombor 4, jadi bawah menunjukkan sebahagian daripada kitar karbon. Apakah proses P? Okay, proses P yang mana? Ni P yang bawah ni. Okay, apa dia proses P? Respirasi ke, penguraian, fotosintesis, pembakaran. Okay, soalan 5, antara yang berikut yang menekan bukan proses yang membebaskan karbon ke dalam atmosfera. Okay, jadi A. Respirasi, B. Fotosintesis, C. Pembakaran, D. Penguraian. Laju sangat, tak sempat salin. Korang pause lah video ni. Salin, play, pause, play, pause. Okay, pandailah sikit. Okay, soalan nombor 6, apakah masuk sebatian karbon organik? Okay, soalan ni nombor 6, salin soalan, jawapan. 7, soalan, jawapan. Dekat atas satu kertas kajang. Nombor 7, apakah masuk sebatian karbon bukan organik? Soalan 8, berikan dua contoh sebatian karbon bukan organik. Soalan 9, apakah kitar karbon? Soalan 10, nyatakan kepentingan kitar karbon. Okey, tamat untuk latihan kita hari ini. Jadi cikgu nak awak jawab dekat atas kertas kajang. Kemudian kertas kajang itu perlu hantar kepada cikgu secara personal. Okey, seelok-eloknya melalui Telegram lah, mudah untuk cikgu semak. Okey, sekejap lagi di akhir kelas kita, sebelum kelas kita tamat lagi, cikgu akan bagi lagi satu video, video yang menerangkan atau membincangkan soalan kita hari ni lah. Okey, kita terus bincang hari ni soalan dia. Okey kelas, jadi kita jumpa lagi sekejap lagi. Okey, buat sekarang. Sekejap lagi kita jumpa lagi. Okey.